Kita mulakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه قربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kembali muzakarah kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah setelah dalam 2 minggu kita tangguh. Jadi kita dah sampai pada perbahasan babu al-makhfudati minal asma', bab isim-isim yang makhfud. Kita sebut kalau makhfudat ada 3, salah satu. Yang pertama makhfudun bil harf, ini telah kita bincangkan. Yang kedua ialah makhfudun bil idafah, ini yang kita nak bincang hari ini. Dan juga watabi'un lil makhfud, juga kita akan selesaikan pada malam ini. Jadi kita baca apa yang disebut oleh Syekh. Faslun, fasal yang baru. Wa ammal makhfudu bil idafati fa nahwu ulamu zaidin. Adapun makhfud, adapun isim yang makhfud itu, isim yang majrur itu disebabkan idafah, maka contohnya ialah seperti gulamu zaidin. Gulamu zaidin. Tadi gulam, sebelum tu kita sebut apakah idafah. Idafah maknanya ialah sebagaimana dalam Al-Fawaqih Al-Janiyah disebut, wa hiya isnadu ismin ila ghairihi bitanzilihi min al-awwali manzilat at-tanwin mimma qablah. Al-idafah dalam bahasa Melayu menyandarkanlah. Sudut istilah nahwunya, idafah ialah isnadu ismin, menyandarkan satu isim ila ghairih, kepada isim yang lain, bitanzilihi minal awwal manzilat at-tanwin mimma qablah, dengan kita jadikan isim yang kedua itu seolah-olah ianya tanwin bagi isim sebelum. Untuk faham ni, maka saya sebut begini. Kita sebut hadza kitabun. I'rab berlaku di mana? Pada ba, bun tu, bun. Marfu' dengan dhammah. Ra'aitu kitaban. I'rab berlaku pada apa? Pada ba, mansub dengan fathah, ban. Marautu bi kitabin, majrur dengan kasrah. I'rab berlaku pada apa? Pada huruf ba tu. Boleh? Okey. Jadi kat situ ada tanwin tu, bin, bun, ban. Kalau tak ada tanwin, bunyinya kitabu, kitabi, kitaba. Disebabkan ada tanwin, bunyilah kitabun, kitabin, kitaban. Jadi idafah ialah menyandarkan satu isim kepada isim yang lain dengan kita menjadikan seolah-olah isim yang kedua itu sebagai tanwin. Pada sudut apa? Pada sudut i'rab. Pada sudut apa? Pada sudut i'rab. Contoh, saya sebut hadza gulamun. Hadza gulamun, marfu' dengan dhammah. Marfu' pada huruf mim, pada gulam. Ra'aitu gulaman, maksud dengan fathah, iaitu pada mim tu. Maratu bi gulamin, majrur dengan kasrah. Itu kalau tak ada idafah. Kalau kita idafahkan dia, gulam tu kita sandarkan kepada Zaid. Gulam Zaid, maknanya hamba Zaid ataupun budak Zaid. Ketika itu tempat i'rab berpindah. Tadi tempat i'rab kita i'rab pada huruf belakang, pada gulam tu. Gulamun, gulamin, gulaman. Tapi bila kita masukkan mudhaf ilaih, maka i'rab berlaku pada mudhaf ilaih. I'rab berlaku pada mudhaf ilaih. Tu contoh kita sebut ra'aitu jaa gulamu zaidin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya.
Okey. Macam salah terang gaya je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah terang. Apa dia idhafah, kita baca semula. Al-idhafah dalam syarah tu disebut wahya isnadu ismin ila ghairihi bitanzilihi min al-awwal manzilat at-tanwin mimma qablah. Idhafah bahasa sudut bahasanya menyandarkan lah. Tapi sudut istilah ialah menyandarkan ismin, satu isim ila ghairihi kepada satu isim yang lain bitanzilihi min al-awwal, dengan menjadikan isim yang kedua tu bila nisbah kepada isim yang pertama seperti tanwin mimma qablah, seperti tanwin daripada isim yang sebelumnya. Dia nak beritahu apa dia nak beritahu contoh saya sebut hadza kitabun, sempurnanya perkataan kitab ialah bila kita datangkan tanwin. Hadza kitabun. Kalau kita sebut hadza kitabu, tak sempurna molek. Seolah-olah ada benda lain yang kita nak sebut selepas tu. Hadza kitabu. Kenapa baca kitabu? Kenapa kamu tak baca kitabun? Sepatutnya kamu kena baca kitabun kalau kamu tak nak idhafahkan kepada sesuatu. Boleh? Jadi hadza kitabun. Jadi perkataan kitabun tu dah sempurna. Kita tidak ada niat dah nak sandarkan kitab kepada perkara yang lain. Ra'aitu kitaban. Tak, bila ada tanwin pada kitaban, itu menunjukkan perkataan tu dah sempurna. Kita tidak lagi berniat untuk masukkan mudhaf ilaih pada kitab. Maratu bi kitabin. Bila ada tanwin pada kitabin, itu menunjukkan perkataan kitabin itu dah sempurna. Kita tidak lagi mahu untuk memasukkan mudhaf ilaih pada perkataan kitabin tersebut. Jadi Syekh sebut kat sini idhafah ialah isnadu ismin, sandarkan satu isim kepada isim yang lain dengan kita menjadikan isim yang kedua itu seperti tanwin. Pada sudut apa? Pada sudut sempurnanya perkataan. Contoh saya sebut hadza kitabu. Bila sebut hadza kitabu, belum sempurna tu. Macam mana nak sempurna bila kita datangkan mudhaf ilaih kitabu Zaidin? Sebab saya sendiri, saya nak sebut kepada antum semua, ini kitab Zaid. Saya nak beritahu antum semua, ini kitab Zaid. Saya nak beritahu antum semua, ini buku Zaid, ini kitab Zaid. Jadi kalau saya sebut ini kitab, belum sempurna perkataan tu. Nak sempurna pun mesti saya sebut perkataan Zaid yang merupakan mudhaf ilaih. Jadi saya sebut hadza kitabu Zaidin. Jadi Zaidin tu seolah-olah tanwin pada hadza kitabun tadi. Jadi seperti mana hadza kitabun, kitabun tu dah sempurna. Kat sini bila kita sebut hadza kitabu Zaidin, maka perkataan tu juga dah sempurna. Kalau kita sebut hadza kitabu, maka belum sempurna. Orang yang dengar akan bertanya, apa yang dia nak sebut lepas ni? Bila dia sebut hadza kitabu, dia tak datangkan tanwin, maka selepas tu mesti ada mudhaf ilaih. Jadi apa yang dia nak datangkan selepas tu? Kita pun sebut hadza kitabu Zaidin. Ra'aitu kitaba. Orang yang dengar, orang akan fikir mesti dia nak datangkan mudhaf ilaih. Sebab kalau dia tak nak datangkan mudhaf ilaih, dia akan datangkan kitab tu dalam keadaan sempurna dengan ada tanwin kitaban. Bila dia sebut ra'aitu kitaba, maka mesti ada mudhaf ilaih yang dia nak datangkan. Dan kita sebut ra'aitu kitaba Zaidin, maka Zaidin yang kita datangkan tu, dia tu menyempurnakan kitab, menyempurnakan makna kitab, seperti mana tanwin menyempurnakan perkataan kitab pada kitabun, kitabin, kitaban. Begitu juga kalau kita sebut marartu bi kitabi Zaidin. Kalau kita sebut marartu bi kitabi, senyap kat situ. Orang yang dengar dia akan berfikir Ustaz Solah ni dia nak sebut mudhaf ilaih. Sebab tu dia baca marartu bi kitabi. Kalau dia tak nak sebut mudhaf ilaih, dia akan sebut marartu bi kitabin. Boleh? Jadi apa function Zaidin tu? Zaidin tu dia seolah-olah tanwin. Sebagai apa? Sebagai satu perkara yang nak beritahu perkataan tu dah sempurna. Bila kita sebut maratu bi kitabi Zaidin, sempurna dah kalam tu. Selesai dah kat situ.
Kalau kita sebut maratu bi kitabi, belum sempurna. Kalau sempurna kamu akan baca kitabin. Bila kamu baca kitabi tu makna belum sempurna. Kamu kena datangkan kitab maratu bi kitabi Zaidin untuk menunjukkan kesempurnaan bagi kalimah tersebut. Sebagaimana tanwin tadilah. Hadza kita, saya nak sebut ini buku. Hadza kitabu, belum sempurna. Nak sempurna mesti datangkan tanwin. Hadza kitabun. Tu nun belakang tu sebutir. Ra'aitu kitaba, tak sempurna tu. Mesti ada tanwin. Ra'aitu kitaban. Maratu bi kitabi, tak sempurna. Yang sempurna maratu bi kitabin. Jadi sebagaimana tanwin kat sana pada ja'a kitabun ra'aitu kitaban maratu bi kitabin, tanwin kat sana fungsinya sebagai satu perkara yang menunjukkan perkataan tu dah sempurna. Kitabun, kitabin, kitaban, sempurna dah. Tak. Begitu juga kat sini. Bila kita datangkan mudhaf ilaih, dia menunjukkan perkataan tu dah sempurna. Kalau kita hanya sekadar sebut hadza kitabu, orang akan fikir ni belum sempurna ni. Kalau sempurna mesti sebut kitabun. Bila dia sebut kitabu, maknanya ada mudhaf ilaih yang dia nak datangkan. Boleh, maka kita pun sebut hadza kitabu Zaidin. Tu. Itu makna apa? Idhafah, isnadu ismin ila ghairihi bitanzilihi min al-awwal manzilatan tanwin mimma qablah. Ni adik tu Umi. Boleh? Tak faham tak apalah. Okey. Faslun wa ammal mudhaf wa ammal makhfudh bil idafah, adapun isim yang majrur disebabkan idafah, fa nahwu contohnya gulamu Zaidin. Gulam mudhaf, Zaidin kita panggil mudhaf ilaih. Kalau kita tambahkan mubtada, hadza gulamu. Bila sekadar sebut gulamu, sempurna ke belum kalam tu? Belum. Sebab kalau sempurna, wajib saya sebut hadza gulamun dengan tanwin. Jadi bila saya sebut hadza gulamu, maknanya ada mudhaf ilaih yang saya nak datangkan. Bila saya datangkan mudhaf ilaih, menunjukkan kalam tu dah sempurna. Bila saya sebut hadza gulamu Zaidin, selesailah. Orang yang depan yang mendengar dia tak tunggu perkataan lain dah. Sebab apa dah sempurna? Sebab apa dah sempurna? Sebab dah ada mudhaf ilaih. Sebagaimana kitabun dah sempurna sebab ada tanwin. Itu. Boleh? Saya sebut lagi, wajibu tajridul mudhaf minat tanwin, dan wajib kita kosongkan mudhaf daripada tanwin. Kama fi gulamu Zaidin tadi. Tak boleh baca gulamun Zaidin, tak boleh. Gulamun Zaidin tak boleh. Kena mudhaf tu kita kena kosongkan daripada tanwin, kita kena sebut gulamu Zaidin. Boleh? Sebab apa kita tak boleh sebut gulamun Zaidin? Sebab bertembung. Bila ada tanwin ni, macam kita sebut tadi, dia menunjukkan ke atas kesempurnaan. Isim tu dah sempurna. Gulamun, sempurna dah. Hadza gulamun, ra'aitu gulaman, maratu bi gulamin, sempurna dah. Tak. Jadi tanwin yang ada menunjukkan ke atas perkataan tu dah sempurna. Adapun idhafah menunjukkan ke atas perkataan tu masih kurang. Bila kita sebut gulamu, idhafah ni ada mudhaf, mudhaf ilaih. Bila ada mudhaf, maka kalau ada mudhaf saja kuranglah, mesti ada mudhaf ilaih. Boleh. Jadi idhafah ni menunjukkan ke atas apa? Ke atas satu perkara tu kurang. Kurang selagi mana tak ada mudhaf ilaih lah. Jadi oleh sebab itu tak boleh kita letak apa? Tanwin pada gulamu Zaidin. Atas alasan apa? Atas alasan akan berlaku pada satu perkataan dua perkara yang berlawanan. Yang pertama ialah tanwin. Tanwin tu menunjukkan perkataan tu dah sempurna. Gulamun. Idhafah menunjukkan perkataan tu belum sempurna. Sebab ada mudhaf ilaih yang belum disebut. Boleh. Jadi bertembung kat situ lah. Oleh sebab itu, bila kita nak idhafahkan, kita tak boleh sebut gulamun Zaidin. Kena sebut gulamu Zaidin. Kita buang tanwin. Faham ke tak ni? Cuba respon sikit. Itu dia punya asrar lah. Kalau tak faham yang tu pun tak ada masalah. Yang penting kita faham bila mudhaf maka wajib dibuang tanwin. Tak boleh baca gulamun Zaidin, tak boleh. Kita kena baca gulamu Zaidin.
Ra'aitu ghulama Zaidin, marartu bi ghulami Zaidin. Okay. Kerana apa? Bila dimudhafkan, maka mudhaf tak boleh ada tanwin. Itu rahsia yang saya sebut tadi itulah. Ada dalam syarah. Tak faham yang tu tidak ada masalah. Kama fi ghulamu Zaidin. Wa min nunait tathniyah wal jama'. Begitu juga ketika mana kita nak idhafahkan, sandarkan satu isim kepada satu isim yang lain, wajib kita kosongkan mudhaf daripada nun tathniyah dan juga nun jama'. Nahu ghulama Zaidin, asalnya ghulamani Zaidin. Kita buang nun sebab nun tu tak dia ganti kepada tanwin pada isim mufrad. Jadi kita sebut ghulama Zaidin. Kalau ra'aitu ghulamai Zaidin. Maratu bi ghulamai Zaidin. Wa katibu Amrin. Itu asalnya wa katibuna Amrin. Bila kita idhafahkan kepada Amr, maka kita kena buang nun. Yang mana nun tu asalnya ialah tanwin. Maka kita kena buanglah wa katibu Amrin. Kemudian Syekh sebut wal idhafatu ala thalathati aqsam. Idhafah itu ada 3 bahagian. Idhafah yang apa ni? Idhafah ada 2 jenis. Idhafah lafziyah, idhafah ma'nawiyah. Yang dimaksudkan kat sini ialah idhafah al-ma'nawiyah. Al-idhafah al-ma'nawiyah ada 3 bahagian ala thalathati aqsam. Yang pertama, minha ma yuqaddaru bil lam. Idhafah yang ditakdirkan antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu dengan huruf lam. Lam yang memberi makna milik ataupun memberi makna ikhtisas. Wa huwa al-akthar. Saya sebut, dan itulah yang banyak. Yang banyaknya bila mudhaf ilaih tengah tu kita takdirkan huruf lam. Lamul milik ataupun lam al-ikhtisas. Nahwu contohnya ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin. Jadi ghulamu Zaidin. Kita kat sini apa? Idhafah kat sini dengan takdir lam. Mana tengah tu kita takdirkan ada lam. Nak syarah pun susah. Ghulamu Zaidin maknanya ghulamun li Zaidin. Asalnya ghulamun li Zaidin. Tu. Jadi mudhaf ilaih ni kita takdirkan dengan makna lam. Lam tu makna milik. Ghulamu Zaidin maknanya hamba milik Zaid. Sebab apa kita sebut lam tu lam lil milik? Sebab Zaid itu yang dianggap sebagai mudhaf ilaih itu boleh memiliki. Maka kita sebut lam yang ada antara keduanya ialah lam lil milk. Ghulamu Zaidin, ghulam milik bagi Zaid. Wa thawbu Bakrin. Ni pun sama, lam lil milki. Thawbu Bakrin asalnya thawbun li Bakrin, pakaian bagi Bakar. Lam kat sini juga lamul milik. Lam yang menunjukkan atas pemilikan. Maknanya ialah thawbun, pakaian milik bagi Bakar. Wa ma asbaha dzalika, dan selain daripada itulah. Boleh? Wa minha ma yuqaddar bimin. Dan antara idhafah tu kita sebut ada 3 tadi. Yang pertama ma yuqaddar bil lam, yang kedua ialah ma yuqaddar bimin, yang ditakdirkan dengan min. Min ni daripada lah. Wa zalika kathir, dan itu juga banyak. Tapi tidak sebanyak ma yuqaddar bil lam. Nahu thawbu khazzin. Thawbu khazzin asalnya thawbun min khazzin. Khazzin tu sutera, jenis sutera lah. Pakaian baju daripada sutera. Wa babu sajin, pintu daripada sajin. Sajin ni ialah kayu jati. Wa khatamu hadidin, mudhaf ilaih dengan takdir min kat tengah. Wa khatamun min hadid, cincin daripada besi. Macam mana kita nak tentukan idhafah itu dengan makna min? Cara dia ialah, dhabit dia ialah mudhaf itu merupakan sebahagian daripada mudhaf ilaih. Itu dhabit pertama. Mudhaf merupakan sebahagian daripada mudhaf ilaih.
Contoh, thawbu khazzin, baju daripada sutera. Mana mudhaf thawb? Mana mudhaf ilaih khazzin, sutera? Sebab apa kita takdirkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih ni dengan makna min, yang datang dengan makna daripada? Kerana mudhaf merupakan sebahagian daripada mudhaf ilaih. Jadi thawb, pakaian, sebahagian daripada sutera. Sebab sutera ni tak semesti buat pakaian. Sutera boleh buat pakaian, boleh buat seluar, pakaian juga, selimut, sarung bantal dan sebagainya. Jadi pakaian itu sebahagian daripada sutera. Sutera duduk kat atas, bawah tu banyak jenis. Ada jenis pakaian, ada sarung bantal, ada syadar. Jadi thawb, pakaian itu sebahagian daripada sutera. Dia buat pakaian itu sebahagian daripada sutera tu lah. Babu sajin. Sajin ni kayu lah, kayu jati. Ada dia buat meja, ada dibuat pintu, ada dia buat kursi. Tak. Jadi bab, iaitu pintu, sebahagian daripada kayu jati. Sebahagian, dia tak semua. Sebab apa? Kayu jati tu bukan pintu je, ada meja, ada kursi. Jadi bab itu iaitu pintu sebahagian daripada sajin. Khatamu hadid, cincin, tak, sebahagian daripada besi. Sebab besi ni bukan semata-mata cincin. Besi boleh buat apa? Atap, boleh buat kereta, motor, banyak lah. Tak, dia buat daripada besi ni. Jadi sebahagian daripada besi itu ialah khatam. Jadi khatam sebahagian daripada besi. Itu dhabit pertama lah. Mudhaf sebahagian daripada mudhaf ilaih. Jadi cincin sebahagian daripada besi, pintu sebahagian daripada kayu jati dan sebagainya. Dhabit kedua ialah mudhaf ilaih boleh menjadi khabar bagi mudhaf. Tu. Mudhaf ilaih boleh jadi khabar kepada mudhaf. Contoh kita sebut thawbu khazzin kan? Kita boleh sebut hadza thawbu khazzun. Contoh saya pakai baju ni, baju sutera. Maka kita buat ayat hadza thawbu khazzun. Baju ini sutera. Tu ada pintu tu. Dibuat daripada kayu jati. Kita boleh sebut zalikal babu sajun. Jadi sajun tu boleh jadi khabar kepada bab. Maknanya mudhaf ilaih boleh menjadi khabar kepada mudhaf. Hadzal khatam, cincin. Hadzal khatamu hadidun. Cincin ini besi. Jadi hadid yang merupakan mudhaf ilaih boleh menjadi khabar kepada khatam yang merupakan mudhaf. Betul? Okey. Boleh tak? Jadi ma yuqaddar bimin ni dhabitnya dua lah. Yang pertamanya mudhaf ialah sebahagian daripada mudhaf ilaih. Contohnya khatamu hadidin. Khatam iaitu cincin sebahagian daripada besi. Yang keduanya mudhaf ilaih boleh menjadi khabar kepada mudhaf. Kita sebut hadzal khatamu, cincin ini. Tak. Jadi khabar apa? Hadidun. Jadi hadidun tu boleh menjadi khabar kepada khatam. Bila cukup dua dhabit tu, maka kita sebut idhafah kat situ. Idhafah dekat situ dengan makna min. Maka Syekh sebut lagi wa yajuzu fi hadha an-naw'i nasbul mudhaf ilayhi 'ala at-tamyiz kama taqaddama fi babih wa yajuzu raf'uhu 'ala annahu tabi'un lil mudhaf. Jenis ini juga kita boleh mansubkan mudhaf ilaih atas nama tamyiz. Ini dah lalulah. Kita sebut hadza thawbun khazzan. Khazzan tu tamyiz kepada thawb. Hadza thawb. Hadza thawbun. Hadza thawbun. Ini baju. Baju apa? Baju ni banyak. Baju yang dibuat daripada sutera, baju dibuat daripada kain katan, baju. Jadi khazzan. Khazzan tu jenis sutera tu datang untuk mentamyizkan, membezakan baju ini daripada sutera, bukan daripada perkara yang lain. Hadzal babu sajan. Sajan. Pintu ini tak sajan. Maknanya apa? Daripada
kayu jati. Jadi sajan tu datang nak membezakan antara pelbagai jenis kayu lah. Jadi hadzal bab, pintu ini dibuat daripada apa? Sebab pintu ni ada dibuat daripada besi pun ada, daripada kayu biasa pun ada, daripada kayu jati pun ada. Maka disebut sajan, datang sebagai pembeza. Kayu ni ialah daripada sajan, bukan daripada yang lain. Begitu juga hadza khatamun hadidan. Wa yajuzu raf'uhu ala annahu tabi'un lil mudhaf. Juga kita boleh baris ataskan atas alasan ianya sebagai apa? Sebagai na'at. Sebagai na'at ataupun sebagai badal ataupun sebagai ataf bayan. Tu tabi'un tu tabi' lah, tawabi' tu. Tawabi' kita ada berapa? 4. Ataf, badal, na'at, taukid. Jadi kat sini masuk tabi'un, kat sini buang taukid je. Maknanya kita boleh i'rab hadza khatamun hadidun, ra'aitu khataman hadidan, maratu bi khatamin hadidin. Hadidin tu kita boleh i'rab sebagai sifat, kita boleh i'rab sebagai badal, kita boleh i'rab juga sebagai ataf bayan. Itu sudut i'rab lah. Wa minha ma yuqaddaru bi fi walakinahu qalil. Dan antara idafah juga ialah idafah yang ditakdirkan dengan makna fi. Apa dhabit dia? Dhabit idafah dengan makna fi ialah mudhaf ilaih itu merupakan masa ataupun tempat bagi mudhaf. Tu. Mudhaf ilaih itu merupakan masa, zarfan, masa ataupun tempat bagi mudhaf. Walakinnahu qalil, walaupun jarang berlaku dalam kalamun Arab, tapi ada jugalah sebagian ulama sebut ada bahagian ketiga ni. Seperti mana pandangan Imam Ibnu Hajib, Ibnu Malik dan sebagainya. Contohnya bal nahu bal makrul lail. Makr mudhaf, al-lail mudhaf ilaih. Idafah kat situ dengan makna apa? Dengan makna fi. Sebab apa kita sebut dengan makna fi? Disebabkan mudhaf ilaih merupakan masa berlakunya makr. Makr ni penipuan. Dia penipuan berlaku bila? Al-lail fil lail maknanya. Ya wa ya sahibai sijni. Wahai apa? Dua sahabatku dalam penjara. Ni surah Yusuf. Jadi makna apa? Wa ya sahibai fis sijni. Sebab apa? Sijin tu penjara. Penjara tu menjadi tempat kepada apa? Kepada mudhaf, iaitu dua orang sahabat. Jadi dua sahabat duduk mana? Dalam penjara. Jadi as-sijin mudhaf ilaih itu menjadi tempat, menjadi zaraf kepada mudhaf ilaih. Maka takdir idafah itu dengan mana? Fi. Ya sahibai fi sijni. Boleh? Jadi kita dah bincang dah dhabit idafah dengan makna min, juga dhabit idafah bagi mana? Fi. Okay. Kalau kita jumpa mana-mana mudhaf ilaih, kita nak takdirkan dengan makna fi, tak lepas. Sebab tak cukup syarat. Contohnya dia punya mudhaf ilaih itu bukan zaraf bagi mudhaf. Mudhaf ilaih bukan zaraf bagi mudhaf. Maka tak cukup syarat untuk kita sebut takdir itu dengan takdir fi. Tak, juga kita tengok tak sesuai untuk kita letak dengan takdir min. Sebab apa? Sebab tidak cukup dua syarat ataupun tak cukup satu syarat. Tak? Yang kita telah bincang tadi. Maka ketika itu kita sebut takdir itu ialah dengan makna li. Dengan makna li. Lam, lamun milik ataupun lam al-ikhtisas. Contohnya tadilah ghulamu zaidin. Ghulamu zaidin. Tak boleh sebut ghulamun fi zaid. Ghulam tu bukan duduk dalam zaid. Contoh saya Zaid. Ghulam duduk dalam badan saya. Tak. Maka tak boleh kita takdirkan dengan makna apa? Fi. Idafah tak boleh ditakdirkan dengan makna fi kat sini. Tak boleh tak kita takdirkan dengan makna min. Tak boleh juga. Sebab apa? Tak cukup syarat. Sebab ghulam bukan sebahagian daripada Zaid. Ghulam, Zaid. Ghulam, hamba dia. Zaid lah. Jadi mudhaf bukan merupakan sebahagian daripada mudhaf ilaih. Syarat yang kedua pun tak cukup. Maknanya kita tak boleh sebut hadzal ghulamu Zaidun. Hamba ini ialah Zaid. Tak boleh. Sebab apa? Hamba ini bukan Zaid. Hamba nama dia Muhammad. Zaid tu pemilik bagi hamba. Bila tak cukup syarat tu, maka kita sebut apa? Maka kita sebut idafah tu dengan makna lam.
Tu boleh. Baca lagi wal idafatu ala thalathati aqsam. Silap. Wal idafatu naw'an, dan idafah tu ada dua jenis. Idafah ada dua jenis. Lafziyatun wa ma'nawiyatun. Dalam syarah apa? Syarah Al-Fawaqih Al-Janiyah, Syekh sebut alangkah comelnya kalau pengarang kitab Mutammimah ni mendahulukan pembahagian idafah kepada dua sebelum membahagikan idafah kepada tiga. Tadi kita sebut idafah tiga kan? Minha ma yuqaddar billam, minha ma yuqaddar bimin, minha ma yuqaddar bifi. Saya sebut yang comelnya, kalau boleh kamu terbalikkan. Kamu bahagi dulu idafah tu kepada dua. Pertama lafziyah, yang kedua maknawiyah. Lepas tu barulah kamu bahagi pula idafah kepada tiga. Sebab apa begitu? Sebabnya yang tiga tadi tu, wal idafatu ala salasati aqsam itu, ma yuqaddar billah, ma yuqaddar bimin, ma yuqaddar bifi, itu ialah bahagian bagi idafah yang berbentuk apa? Yang berbentuk maknawiyah. Yang berbentuk maknawiyah bukan lafziyah. Jadi Syekh sebut kat sini wal idafatu naw'an lafziyah wa maknawiyah. Maknawiyah tu pula terbagi kepada tiga. Ma yuqaddar bi makna min, ma yuqaddar bi makna fi, ma yuqaddar bi makna lam. Adapun lafziyah tidak terbahagi kepada tiga tersebut. Boleh. Jadi Syekh sebut moleknya, kamu sebut dulu idafah naw'an lafziyah wa maknawiyah. Lepas tu baru kamu sebut al-idafah ala salasati aqsam tadi. Ma yuqaddar bi min, ma yuqaddar bi lam, ma yuqaddar bi fi. Tapi kalau kamu buat macam ni, tak apa-apa comel lah. Sebab apa tak apa-apa comel? Sebab bila kamu sebut al-idafah ala salasati aqsam, ma yuqaddar bil lam, ma yuqaddar bi min, ma yuqaddar bi fi, kemudian kamu sebut pula wal idafatu naw'an lafziyah wa ma'nawiyah, orang akan salah faham. Orang akan anggap idafah lafziyah ada tiga jenis. Ma yuqaddar bi min, ma yuqaddar bil lam, ma yuqaddar bi fi. Idafah ma'nawiyah juga ada tiga jenis. Ma yuqaddar bil lam, ma yuqaddar bi min, ma yuqaddar bi fi. Sedangkan perkara hakikatnya, waqi'nya bukan begitu. Yang terbagi kepada tiga hanya maknawiyah. Boleh? Yang terbagi kepada tiga hanya maknawiyah, lafziyah tidak terbagi kepada tiga. Tapi kalau kamu susun begini, macam kamu susun sekarang ni, dia memang ada salah faham lah. Sebab tu kalau tengok dalam syarah tadi, dalam Fawaqih, Syekh siap-siap dah taqyid. Wal idafatul ma'nawiyyatu bil istiqra' ala thalathati aqsam. Yang terbagi kepada tiga ni ialah idafah maknawiyah. Itu yang terbagi kepada ma yuqaddar bil lam, ma yuqaddar bi min, ma yuqaddar bi fi. Adapun idafah lafziyah tidak. Boleh? Kita baca wal idafatu ala salasati aqsam. Fal lafziyatu semula benda mabuk ni. Wal idafatu naw'an lafziyatun wa ma'nawiyah. Lafziyah wa ma'nawiyah. Wal idafatu ala salasati aqsam. Fal lafziyatu dhabituha amran. Benda pula ni. Tak. Kitab saya ni dia silap tulis atas tu. Silap tulis ni. Yang betulnya gini baca dia. Wal idafatu naw'ani lafziyatun wa ma'nawiyatun. Lepas tu fal lafziyatu dhabituha amran. Gitu. Kitab saya ni benda dalam syarah dia letak pada matan. Hari sekali kita pun ni. Dalam kitab saya ni cetakan Darul Umar Mukhtar ni dia sebut wal idafatu naw'an lafziyatun wa ma'nawiyatun. Wal idafatu ala salasati aqsam fal lafziyatu dhabituha amran. Pening nak faham? Tak. Yang tepatnya wal idafatu ala salasati aqsam itu tidak ada dalam matan. Tidak ada dalam matan. Dia ada dalam syarah, dalam Fawaqih. Jadi kita baca gini. Wal idafatu naw'an. Idafah tu ada dua jenis, lafziyatun wa ma'nawiyah. Lafziyah dan juga ma'nawiyah. Fal lafziyah dhabituha amran. Kita tak tahu dah, takut ada orang komen tapi tak keluar komen tu. Tak tahu dah, pakai wifi kuat dah kat pejabat ni. Fal lafziyatu dhabituha amran. Okey, idafah yang lafziyah yang dibangsakan kepada lafaz, yang tidak dibangsakan kepada makna, ada dua dhabit.
Dhabituha amran. Dhabitnya ialah dua perkara. Gugur salah satu dhabit, maka idhafah tu bertukar menjadi idhafah ma'nawiyah. Dhabit pertama ayakun al-mudhafu sifatan, mesti mudhaf sifat. Mudhaf tu mesti sifat. Sifat yang menyerupai fa'il mudhari' lah, pada sudut menunjukkan ke atas hal ataupun lil istiqbal. Tu. Apa dia sifat dia akan sebut lepas ni. Yang kedua, wa an yakuna al-mudhafu ilaihi ma'mulan li tilka sifah. Mudhaf, dan hendaklah mudhaf ilaihi itu ma'mul bagi sifat tersebut. Tak apa, datang dia punya contoh saya beritahu. Jadi wal muradu bi sifat, apa yang dimaksudkan dengan sifat? Ismul fa'il. Dalam bab ni yang dimaksudkan dengan sifat ialah ismul fa'il, isim fa'il. Isim fa'il tu pula mesti apa? Mesti menunjukkan ke atas hal sekarang ataupun menunjukkan ke atas istiqbal akan datang. Nahwu contohnya daribu Zaidin. Contohnya apa? Daribu Zaidin. Kat sini mudhaf mudhaf ilaih, daribu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Idhafah tu jenis apa? Kita sebut idhafah jenis lafziyah. Sebab apa? Cukup dua syarat. Syarat pertama apa? Syarat pertama ialah mudhaf itu sifat. Apa makna sifat? Isim fa'il atau isim maf'ul? Kat sini dia isim fa'il. Lepas tu mudhaf ilaih tu pula ma'mul. Ma'mul ni maknanya kita ada amil, kita ada ma'mul. Saya sepak Ali, saya amil. Ali yang disepak tu kita panggil ma'mul. Saya lihat Zaid, saya kita panggil amil. Zaid yang dilihat tu kita panggil ma'mul. Jadi kat sini Zaidin tu mudhaf ilaih tu mesti ma'mul. Daribu Zaidin, darib seorang pemukul, Zaidin yang dipukul, maka dia tu ma'mul lah, sebab dia dipukul. Boleh? Zaidin walaupun dia mudhaf ilaih, tapi maknanya dia tu dipukul, maknanya dia tu maf'ul bihi. Boleh? Jadi kat sini idhafah lafziyah. Sebab apa? Cukup dua syarat. Pertama mudhaf ialah sifat, iaitu isim fa'il. Yang kedua mudhaf ilaih itu ma'mul. Dia tu ma'mul bagi sifat. Maknanya Zaidin tu ma'mul bagi darib. Darib seorang yang memukul. Siapa dia pukul? Zaidin. Tu. Faham tak? Kalau nak cukup syarat, kalau kita nak sempurna, kita nak apa? Nak lebih tepat, kita sebut hadza daribu Zaidin al-ana ataupun ghadan. Sebab apa? Darib tu kita sebut tadi sifat yang mesti menunjukkan makna sekarang ataupun akan datang. Makna darib memukul, bila pukul, sekarang ataupun akan datang. Tak. Ketika itu barulah darib tu beramal lah. Bila darib beramal, maka Zaidin tu jadi ma'mul, dipukul. Boleh? Jadi hadza daribu Zaidin al-ana, sekarang. Ini pemukul Zaid sekarang. Hadza daribu Zaidin ghadan, ini pemukul Zaid esok. Mana esok ni nak pukul Zaid ni. Kawan ni nak pukul Zaid. Muhammad ni nak pukul Zaid sebagai contoh. Jadi kita sebut hadza daribu Zaidin ghadan. Cukup syarat tak? Untuk dikatakan daribu Zaidin tu idhafah lafziyah cukup. Yang pertama sebab apa? Sebab mudhaf itu sifat. Lepas tu dia menunjukkan ke atas ghadan, esok. Yang kedua Zaidin tu mudhaf ilaih tu kita panggil sebagai ma'mul bagi sifat tersebut. Tu kalau nak tambah boleh tambah 3 syarat. Sebab sifat tu mesti menunjukkan ke atas hal ataupun al-istiqbal. Kalau tidak maka dia tidak beramal lah. Makna tidak beramal tu darib itu tidak beramal bagi ke atas Zaidin, ke atas mudhaf ilaih. Okey, jadi saya sebut wal muradu bi sifati ismul fa'ili nahwu daribu Zaidin wa ismul maf'ul. Makna bagi sifat sama ada isim fa'il ataupun ismul maf'ul. Nahwu madrubul abdi. Madrubul abdi, satu zat yang dipukul oleh seorang hamba. Itu makna madrubul abdi. Madrub tu dipukul, seorang yang dipukul. Al-abdi oleh hamba. Tak. Contoh depan saya ni ada Zaid. Zaid tu dipukul oleh seorang hamba yang nama dia Muhammad. Maka saya tunjuk dekat Zaid, hadza madrubul abdi. Orang ni, tak, hamba ni, orang ni, hadza madrubul abdi. Orang ni merupakan satu zat yang dipukul oleh hamba. Itu
kena faham balik tu. Faham tu? Okey. Jadi kat sini idhafah lafziyah. Sebab apa? Cukup 3 syarat. Yang pertama apa? Yang pertama ayakun al-mudhaf sifatan. Mudhaf sini sifat sebab isim maf'ul. Yang kedua ayakun al-mudhaf ilaih ma'mulan li tilka sifah. Al-'abdi mudhaf ilaih li ma'mul. Sebab apa? Hadza madrubul 'abdi. Ini satu zat yang dipukul oleh hamba. Boleh? Lepas tu syarat ketiga kita tambahlah al-ana ataupun ghadan. Esok ataupun sekarang. Dia banyak lagi lah kalau tengok dalam syarah tu dia sebut. Begitu juga kalau sifat musyabbahah. Sifat ni sama dia sifat fa'il, isim maf'ul ataupun sifat musyabbahah. Contoh Zaidun hasanul wajhi. Zaidun hasanul wajhi. Zaid comel rupa parasnya. Tak, jadi kat sini hasanul wajhi ni idhafah lafziyah. Tak. Sebab apa? Sebab mudhaf tu ialah sifat, iaitu sifat musyabbahah. Lepas tu al-wajhi ma'mul bagi hasan, bagi mudhaf. Lepas tu ianya menunjukkan ke atas hal ataupun istiqbal. Selesai kat situ. Boleh? Jadi itu idhafah lafziyah. Wal ma'nawiyah, yang kedua ialah wal ma'nawiyah. Al-idhafah, Syekh sebut wal idhafatu naw'an lafziyatun wa ma'nawiyatun. Fal lafziyatu dhabitu amran. Lepas tu wal ma'nawiyatu man tafa fiha al-amran. Ma'nawiyah, idhafah ma'nawiyah ialah mana-mana idhafah yang ternafi padanya 2 syarat tadi. Contoh nahu ghulamu zaidin. Ghulamu zaidin mudhaf ilaih. Idhafah apa ni? Idhafah ma'nawiyah. Sebab apa? Ternafi padanya 2 syarat tadi. Apa syarat tadi? Mudhaf mesti sifat. Okey, kita tengok ghulam. Ghulam ni bukan sifat. Dia bukan isim fa'il, dia bukan isim maf'ul, dia bukan juga sifat musyabbahah. Lepas tu apa? Mudhaf mesti ma'mul bagi sifat tersebut. Zaidin ni bukan ma'mul bagi ghulam. Boleh. Jadi gugur. Dua-dua syarat. Boleh. Ghulamu zaidin, hamba bagi Zaid. Kalau tadi dharibu zaidin, mana pemukul bagi Zaid. Jadi pemukul Zaid. Jadi Zaid ni ma'mul, dipukul oleh dharib tadi. Kat sini ghulamu zaidin. Dia tak ada makna apa, tak ada apa. Zaid itu bukan ma'mul lah. Bukan ma'mul. Bagi ghulam. Bukan ma'mul pada sudut makna lah. Bukan ma'mul pada sudut makna. Walaupun ma'mul juga, tapi pada sudut lain. Jadi kita boleh sebut beginilah. Ghulamu zaidin ni. Zaidin tu bukan ma'mul. Bukan ma'mul dengan makna apa? Dia bukan ma'mul seperti dharibu zaidin. Dharibu zaidin, pemukul Zaid. Jadi Zaid tu dipukul oleh dharib yang merupakan mudhaf. Kat sini bukan begitu. Ghulamu zaidin. Tak ada makna begitu. Tu. Jadi bukan ma'mul pada sudut makna tu. Kita boleh sebut juga Zaidin tu ma'mul, tapi dengan makna yang lain, dengan pandang sudut yang lain. Sudut apa sudut? Zaidin mudhaf ilaih, majrur. Majrur disebabkan ghulam. Jadi ghulam tu amil, Zaidin mudhaf ilaih, dipanggil sebagai ma'mul. Dia jadi baris bawah tu disebabkan ghulam. Tanpa ghulam dia tak akan jadi baris bawah, dia akan jadi Zaidun. Kita akan baca Zaidun. Datang si ghulam ni tak sebagai mudhaf, barulah kita baca ghulamu zaidin. Jadi zaidin jadi baris bawah sebab apa? Sebab ghulam. Jadi ghulam tu amil, zaidin tu ma'mul. Gitu. Itu sudut lain lah. Tapi yang nak dibincangkan kat sini apa? Pada sudut makna tu. Jadi kat sini ghulamu zaidin ternafi padanya 2 sifat, dua dhabit tadi tu. 2 perkara, 2 syarat. Awin tafal awal, ataupun ternafi yang pertama. Apa yang ternafi? Mudhaf tu sifat.
Maknanya kat sini mudhaf tu bukan sifat. Contoh nahu ikramu Zaidin. Ikramu Zaidin. Ikramu Zaidin. Ikram tu akrama yukrimu ikram, dia masdar. Adakah dia sifat? Tak. Sebab apa Syekh sebut tadi sifat kat sini maknanya sama ada isim fa'il, isim maf'ul, dalam syarah sebut tambah satu lagi sifat musyabbahah. Masdar bukan. Tidak dianggap sebagai sifat kat sini. Jadi gugur pada idhafah ikramu Zaidin ni syarat yang pertama, iaitu apa? Ikram bukan sifat. Tapi syarat yang kedua ada. Ikramu Zaidin dimuliakan Zaid. Jadi Zaid tu dimuliakan. Ikramu Zaidin apa? Kalau kita nak buat ayat sebagai contoh je, hadza ikramu Zaidin. Ini penghormatan Zaid. Ini penghormatan bagi Zaid. Jadi Zaid tu dihormat nak terjemah. Hadza ikramu Zaidin. Zaidin tu mudhaf ilaih. Dia tu ma'mul bagi ikram. Sebab siapa yang dimuliakan? Zaid yang dimuliakan. Ikram ni memuliakan, dimuliakan. Siapa yang dimuliakan? Siapa yang dimuliakan? Zaid. Zaid tu mudhaf ilaih. Jadi Zaid tu ma'mul. Tapi tak cukup syarat yang pertama lah. Sebab yang pertama tu masdar. Awis tsani faqat. Ataupun idhafah maknawiyah ialah yang gugur syarat kedua. Syarat tadilah syarat yang lafziyah tu. Nahu katibul qadi. Katibu itu isim fa'il. Jadi cukup syarat pertama cuma al-qadi. Tak, al-qadi tu bukan ma'mul bagi katib. Kalau daribu Zaidin, pemukul Zaid. Zaid tu dipukul oleh darib. Darib pukul Zaid. Darib amil, Zaidin ma'mul. Tapi katibul qadi, penulis qadi. Adakah katib orang yang menulis sudah tulis atas qadi? Tak. Seperti mana daribu Zaidin, pemukul Zaid. Saya darib Zaid. Mana ni Zaid? Saya pukul dia. Hadza daribu Zaidin. Ini pemukul Zaid. Saya pukul Zaid. Kalau kita sebut hadza katibul qadi, ini penulis bagi qadi. Adakah saya tulis atas qadi tu? Adakah saya tulis di atas qadi yang merupakan mudhaf ilaih sehingga mudhaf ilaih itu menjadi ma'mul? Tak. Makna hadza katibul qadi, ini penulis qadi. Maknanya apa? Kalau qadi ada urusan apa-apa, saya yang jom tulis. Tolong tulis. Maklumat warifat apa saya. Tak. Bukan qadi. Qadi saya apa tu bagi qada. Saya penulis. Apa yang disebut saya tulis. Apa yang disebut saya tulis. Tak. Jadi saya bukan tulis ke atas qadi. Sebagaimana darib. Saya ni sebagaimana darib tu memukul Zaid. Tu. Boleh tak? Jadi idhafah ni kita sebut idhafah maknawiyah. Bila idhafah maknawiyah adalah makna tadi tu. Sama ada ditakdirkan dengan makna li. Contoh gulamu Zaidin, gulamun li Zaidin. Tak. Ataupun makna fi ataupun makna min. Tak. Katibul qadi, katibun lil qadi. Ikramu Zaidin, ikramun li Zaidin. Semua tu dengan makna li lah. Lam. Sikit lagi. Wa tusamma hadhil idhafatu mahdatan. Dan dinamakan idhafah ini sebagai idhafah mahdah. Jadi idhafah Gulamu Zaidin, ikramu Zaidin, katibul qadi, namanya pertama idhafah maknawiyah. Sebab apa dinamakan sebagai idhafah maknawiyah? Sebab dia memberi makna. Dia memberi makna. Dia memberi faedah yang berbentuk maknawi. Dia memberi faedah yang berbentuk maknawi. Seperti mana contohnya dia memberi faedah asalnya benda tu nakirah, lepas tu dia jadi ma'rifah. Perkara yang maknawi tu asalnya benda tu apa tu umum, terlalu umum, tapi bila kita sandarkan dia jadi takhsis. Sebab tu dinamakan sebagai idhafah maknawiyah.
Dia memberi faedah yang berbentuk maknawiyan, berbentuk makna. Dalam masa yang sama, idhafah maknawiyah juga digelar sebagai idhafah mahdah. Mahdah. Boleh? Okey. Wa tufidu, apa faedah bagi idhafah maknawiyah ataupun idhafah mahdah ni? Ta'rifal mudafi bil mudaf ilaih, memakrifahkan mudaf dengan mudaf ilaih. In kana al mudaf ilaihi ma'rifatan, kalau mudaf ilaihi itu ma'rifah. Contohnya gulamu zaidin. Gulamu zaidin. Asalnya gulamun nakirah. Gulamun nakirah. Gulamun nakirah. Gulamu zaidin. Kita sandarkan nakirah kepada zaidin, ma'rifah. Maka gulam tadi yang nakirah itu juga telah menjadi ma'rifah. Sebab tu dinamakan sebagai idhafah ma'nawiyah. Sebab apa? Dia memberi makna, memberi faedah yang berbentuk maknawi. Antaranya apa? Menjadikan satu perkara yang nakirah menjadi ma'rifah. Bila nakirah disandarkan kepada ma'rifah lah. Gulamun sandarkan kepada Zaid, jadi gulamu Zaidin. Tadi gulam nakirah, sekarang dah jadi ma'rifah. Wa takhsisal mudaf. Function kedua ialah mentakhsiskan mudaf. In kana al-mudafu ilaihi nakirah, itu kalau mudaf ilaihi itu nakirah. Nahwu gulamu rajulin. Hamba bagi seorang pemuda. Kat sini yufidu takhsis. Okey. Gulam ni hamba lah, hamba. Hamba ni hamba budak, hamba orang besar, hamba orang lelaki, hamba orang perempuan, hamba makcik tua, hamba sultan, hamba orang miskin. Tak, banyak jenis. Jadi kita nak takhsiskan gulamun tu. Kalau saya sebut hadza gulamun, gulam tu apa? Gulamun hamba siapa? Boleh jadi hamba ni, boleh jadi hamba tu, boleh jadi hamba banyak. Kita nak takhsiskan, kita nak khususkan hamba ni bukan hamba perempuan tak. Bukan hamba budak kecil tak. Dia hamba lelaki yang dewasa. Maka kita sebut hadza gulamu rajulin. Maka gulam itu ditakhsiskan, dikhususkan, makna dia khusus kepada rajulin. Gulam pemuda. Siapa dia pemuda? Zaid, Umar, Bakar, Allah Alam. Tapi kita dah ada satu sudut takhsis. Tadi umum. Gulam sama ada gulam imra'atin, gulam rajulin, gulam malikin, gulam abdin, macam-macam lah. Tak? Kita takhsiskan dia, kita sebut gulamu rajulin. Jadi gulam tu maknanya lebih khusus. Iaitu gulam seorang lelaki yang dewasa, bukan gulam sabi dan sebagainya. Tak. Okay. Siapa dia rajulin? Wallahu a'lam. Jadi dia tak memberi makna ma'rifah, dia hanya mentakhsiskan. Itu function bagi idhafah al-ma'nawiyah. Dia memberi makna, dia memberi faedah berbentuk ma'nawiyan. Boleh? Iaitu memakrifahkan mudhaf ataupun mentakhsiskan mudhaf. Sebab tu dinamakan ma'nawiyah. Wa amal idhafatu lafziyah, adapun idhafah lafziyah fala tufidu ta'rifan wala takhsisa. Dia tidak memberi ma'rifah, tidak memakrifahkan mudhaf, wala takhsisan, juga tidak mentakhsiskan mudhaf. Wa innama tufidu takhfif fil lafzi. Akan tetapi functionnya ialah memberi keringanan pada sudut sebutan. Boleh? Memberi keringanan pada sudut sebutan. Wa tusamma ghaira mahdah. Dinamakan juga sebagai ghaira mahdah. Takhfif pada sudut sebutan tu ginilah. Asalnya hadza daribun Zaidan. Hadza daribun Zaidan. Susah sebut daribun ada tanwin, Zaidan. Daribun tu ada tanwin, susah sebut. Kita nak ringankan, kita buang tanwin. Kita buat mudhaf ilaih. Hadza daribu Zaidin. Mudah sebut tu. Takhfif ada ringan. Maratu bi daribin Zaidan. Aku datang dengan seorang pemukul Zaid. Zaid tu maf'ul bihi. Susah sebut daribin, susah. Jadi kita nak ringankan, kita sebut daribi Zaidin, mudhaf ilaih. Kita buang tanwin pada darib.
Ja'a daribun, ra'aitu dariban Zaidan. Dariban susah. Maka kita jadikan mudhaf ilaih, ra'aitu dariba Zaidin. Jadi tujuan idhafah lafziyah, dia tidak memakrifahkan mudhaf, tidak mentakhsiskan mudhaf. Fungsinya hanya satu, iaitu mentakhfifkan sebutan. Asalnya ada tanwin, kemudian dibuang tanwin. Maka yang dibuang tu lebih senanglah disebut daripada kita sebut hadza daribun Zaidan. Tak susah sebab ada tanwin. Kita sebut hadza daribu Zaidin, mudah, lebih ringan untuk kita ungkapkan. Begitu cerita dia. Boleh? Kalau baca syarah tu banyaklah faedahnya. Tapi sedih juga lah nak baca. Susah lah nak baca. Banyak benda. Wasahihu anna al-mudhafa ilaihi majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Yang terakhir saya sebut, yang sahih mudhaf ilaih majrur disebabkan mudhaf, bukan disebabkan idhafah. Jadi gini, hadza daribu Zaidin. Orang tanya sebab apa Zaidin bagi bawah, kita jawab sebab mudhaf, sebab daribu tu. Boleh? Hadza gulamu Zaidin, sebab apa Zaidin bagi bawah, kita sebut sebab gulam, sebab mudhaf. Tak? Hadza khatamu hadidin, sebab apa hadidin bagi bawah, sebab apa mudhaf ilaih bagi bawah, kita jawab sebab mudhaf. Mudhaf tu yang menyebabkan mudhaf ilaih bagi bawah. Khatam itu yang menyebabkan mudhaf ilaih bagi bawah. Tu. La bil idhafah, bukan sebab idhafah. Idhafah ni makna dia apa? Tadilah menyandarkan sesuatu dengan sesuatu. Proses menyandarkan. Boleh. Jadi apa beza dua pandangan ni? Kalau kita sebut mudhaf ilaih tu majrur sebab mudhaf, kita boleh tunjuk mudhaf tu dengan tangan kita. Hadza daribu Zaidin. Mana soalan dia, apakah perkara yang menyebabkan Zaidin jadi bagi bawah? Kita sebut tu darib tu, dot ra dot alif ra ba tu nampak tu darib. Itulah yang menyebabkan Zaidin tu jadi bagi bawah. Kita boleh tunjuk dia. Kalau kita sebut mudhaf ilaih bagi bawah disebabkan idhafah, idhafah di proses. Proses kita menyandarkan, proses yang kita buat. Proses yang kita buat bila mana kita menyandarkan darib kepada Zaidin, bila kita menyandarkan khatam kepada hadid, bila kita menyandarkan bab kepada sajin. Proses tu boleh tengok tak? Proses tak boleh tengok. Tu ustaz ada mana? Ini bab, ini sajin, ini khatam, ini hadid. Bukan proses tu, bukan idhafah tu. Tapi kalau mudhaf, ni lah bab tu mudhaf, tak, khatam tu mudhaf, boleh tunjuk dengan tangan. Boleh. Tu. Jadi yang sahih mudhaf tu sebagai amil dia lah, amil kepada mudhaf ilaih. Tu dia. Boleh tak? Allahumma salli ala Muhammad. Yang terakhir, wa tabi'ul makhfudh ya'ti fil tawabi' insya-Allah. Tabi'ul makhfudh, isim-isim yang mengikut satu isim lain yang majrur akan datang perbincangannya dalam bab tawabi'. Boleh, sebab Syekh sekarang ni bincang tentang apa? Tentang al-makhfudat. Kita sebut al-makhfudat sama ada bil harf ataupun bil idhafah ataupun bil tabi' ataupun bil taba'. Itu akan datang perbincangannya lah. Bismillahirrahmani. Ar-Rahmani tu bagi bawah sebab apa? Sebab ada tabi'. Dia mengikut baris Allah. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ar-Rahimi juga bagi bawah sebab apa? Dia mengikut baris Allah. Itu perbincangannya dalam bab tawabi'. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung babu i'rabil af'al, InsyaAllah, dalam kurang daripada 10 kali lah, ataupun paling banyak pun 10 kali lagi kita akan khatam kitab ini dengan 40 kali majlis lah, InsyaAllah.
Tadi mula-mula tadi saya terang tu apa makna idhafah tu kan. Saya ulang sekali lagi lah. Takut mula-mula tadi tak apa-apa nak jelas. Idhafah ni maksud dia apa? Sebagaimana disebut oleh Syekh lah, isnadu ismin ila ghairi. Isnad ni proses menyandarkan. Kita terjemah menyandarkan. Menyandarkan satu isim kepada yang lain. Ghulamu Zaidin. Ghulam satu isim, kita sandarkan kepada isim yang lain Zaidin. Bitanzilihi minal awal manzilat at-tanwin mimma qablah. Dengan kita menjadikan isim yang kedua tu bila nisbah kepada isim yang pertama, tak, seolah-olah isim yang kedua tu sebagai tanwin. Isim yang kedua tu sebagai satu kalimah. Semula seolah-olah isim yang kedua tu sebagai tanwin, isim yang pertama sebagai satu kalimah. Pada sudut apa tu kita sebut isim yang kedua tu sebagai tanwin? Sebagai penunjuk kepada kesempurnaan satu-satu kalimah. Tanwin ni apa dia function dia? Tanwin ni function dia antaranya ialah menunjukkan kalimah tu dah sempurna. Bila saya sebut hadza qalamun, qalamun tu ada tanwin, orang tahu. Orang akan faham ayat ni dah sempurna dah. Ayat ni dah sempurna. Mana Ustaz Salah dia tak nak sebut benda lain dah selepas qalam tu. Dia nak berhenti sampai qalamun gitu je. Sebab apa orang tu tahu Ustaz Salah nak sebut sampai qalamun dan tidak ada mudhaf ilaih? Sebab ada tanwin pada qalamun. Jadi qalamun tu menunjukkan tanwin yang ada pada qalamun menunjukkan perkataan qalamun tu dah sempurna dah. Begitu jugalah kalau mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih tu dia seolah-olah tanwin. Pada sudut menunjukkan kesempurnaan jumlah tu, perkataan tu. Saya nak bagi tahu Ustaz Amirul, ini buku Zaid, ini buku Zaid, ini buku Zaid. Kalau saya sebut ini buku, sempurna tak? Belum. Tak. Sebab apa? Saya dah beritahu dia, saya nak beritahu ini buku Zaid, bukan saya nak beritahu ini buku. Jadi mesti saya datangkan mudhaf ilaih. Jadi bila saya sebut ini buku belum sempurna. Nak sempurna lah kepada saya sebut ini buku Zaid. Bila saya sebut Zaid tu, yang kita sebut sebagai mudhaf ilaih, sempurna dah lah. Ustaz Amirul pun faham ini buku Zaid, okey. Dia tak menunggu-nunggu ada perkataan lain selepas Zaid ni. Tak ada lah. Sebab apa mudhaf ilaih tu seperti tanwin. Pada sudut apa menyempurnakan kalimah tu, menyempurnakan ayat tu, kefahaman tu. Tu boleh. Sebab tu bila kita sebut hadza qalamu, saya sebut hadza qalamu, antum sebagai pendengar akan berfikir Ustaz Salah ni nak sebut something selepas qalam ni. Sebab tu dia sebut qalamu, dia tak sebut qalamun. Maka saya pun sambung Zaidin. Bila sebut Zaidin, kamu pun, antum pun faham Ustaz Salah ni lepas sebut Zaidin dia tak sebut benda lain dah. Sebab apa? Sebab dah datang tanwin Zaidin tu, dah datang mudhaf ilaih. Tanwin pun ada, mudhaf ilaih pun ada situ. Tak, tu maksud dia. Adapun mula-mula yang saya syarah panjang tu, itu saya tak faham. Itu dia tu syarahan kepada murakkab mazdi tak silap saya. Bukan idhafah, bukan idhafah. Wallahu alam, hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.